Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Khabar? Khabar baik. Baik. Sihat? Sihat. Monok cuti 2 minggu? Tak. Buat apa? Makan tidur. Buat apa cuti 2 minggu? Study. Tadi bagus. Okey, so untuk kelas hari ni kita buat tajuk klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Ingat lagi tak yang ada table, yang ada jadual tu, tambah tolak aset apa semua tu? Ingat lagi tak? Saya ingat. Persamaan perakaunan. Ingat. Okey, bagus. So, untuk hari ni kita buat ulang kaji balik tajuk Form 4, klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Jadi ni adalah standard kandungan. So, awak kena tahu apa itu komponen dalam akaun perdagangan dan keperdagangan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan, item setiap akaun perdagangan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan, persamaan perakaunan, catatan kontra dan carta akaun. Okey, seterusnya. Okey, ni adalah persamaan perakaunan. Ingat lagi tak? Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Ingat lagi ni? Ingat. Ingat Pastikan semua orang ingat tau sebab ni adalah basic Basic yang paling utama. Awak kena faham yang ni, insyaAllah boleh jawab yang lain. Okey, ni tanpa hasil dan belanja. Maksudnya tanpa hasil dengan belanja ni dan bawah equity pemilik ni kita tak pecahkan lagi. Okey, seterusnya kita tengok di bawah equity pemilik ni ada modal dan ambilan. Okey, ada persamaan yang kedua. Okey, tengok persamaan kedua. Kita pecahkan lagi di bawah equity pemilik, modal, tolak ambilan, tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih. Okey. So, yang ni melibatkan persamaan yang ada hasil dan belanja. Jadi, kalau kat sini aset sama dengan liability tambah modal tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih. Okey, jadi kalau awak tengok ada 3 persamaan. Yang pertama tu yang asas dia aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Yang kedua tu kita buka equity pemilik tu modal tambah untung tolak ambilan. So ada satu lagi modal tambah hasil tolak belanja tolak ambilan. So ni adalah persamaan-persamaan bila kita kembangkan lagi di bahagian equity pemilik. Okey, faham tak yang tu? Faham setakat ni? Ingat lagi yang tiga persamaan? Ingat tak? Dengar ke tak suara cikgu ni? Ingat. Okey, tolong respond lah bila cikgu tanya. Dengar. Okey, kita tengok contoh Contoh, beli barang niaga 500 dengan tunai. So kat sini, apa daripada persamaan tu kesan dia dekat mana? Barang niaga. So kalau barang niaga, di mana kesan dia? Inventory. Dengan tunai. Okey, so dia ada 2 kat sini. Satu inventory, satu lagi? Tunai. Okey, dua-dua tu bahagian mana dalam persamaan tu? Asset ke, liability ke, equity pemilik? Aset. Ada 2 aset Okey, so ni barang niaga. Barang niaga tu maksud dia kita letakkan dia dekat inventory. Okey, satu lagi tunai. Betul. Syahid Siapa Syahid Cikgu. tadi? Okey, jadi persamaan dia aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Jadi kat sini kan, inventory bahagian aset, tunai pun bahagian aset. Jadi persamaan dia beli 500, inventory tambah tunai tolak. Jadi ada kesan tak bahagian equity pemilik? Jadi efek tak? Tak ada. Sebelah sini tak ada kan? So sini jadi kosong, sini pun jadi kosong. Sama juga kan? Betul tak? Jadi persamaan tu kalau awak tengok ni, inventory tambah 500, tunai tolak 500. Jadi sebelah kanan tu jadi kosong. Okey, tengok contoh yang kedua. Beli barang niaga 2,400 secara kredit. Okey, siapa nak jawab? Siapa boleh jawab?
Cuba seorang bagi jawapan. Adam ada tak Adam? Tadi nampak Adam. Nama Adam ada tadi. Adam? Ke dah terkeluar dah? Adam Daniel. Nama ada, orang tak ada. Sakina boleh tolong jawab Sakina? Beli barang niaga 2,400 secara kredit. Apa yang terlibat kat sini? Ada ke Sakina? Tak ada. Oh, dengar suara cikgu ke tak ni? Dengar. Okey, Dengar. Okey, Sakina, boleh tolong jawab? Apa kesan beli barang niaga 2,400 secara kredit? So, barang niaga tu di mana? Secara kredit tu siapa? Okey, siapa boleh bantu? Siapa boleh bantu cepat? Cikgu banyak slide ni nak habiskan. AB inventory, credit bank, Tak ada, ni kesan dekat persamaan Naili. Apa tambah, apa tolak? tambah aset, tolak aset. Kita Tambah kena Tambah aset, aset, tambah tambah liability. dia spesifik terus sebab kalau dalam persamaan ni kita kena spesifik. Kalau beli barang niaga tu apa kesan dia? Di mana? inventory Inventory, tambah, ABB tambah. BB tambah, ABB tambah. bertambah. Okey, betul So kat sini barang niaga tu adalah inventory, kredit tu adalah akaun belum bayar. Jadi dua-dua tambah. Jadi kat sini kita tengok di bawah persamaan ni, nampak tak inventory sebelah kiri ni bahagian aset tambah 2,400. Okey, sebelah kanan ni akaun belum bayar tambah 2,400. So nampak tak balance tak? 2,400, 2,400. Balance tak? Imbang betul Imbang, tak? Imbang. Okey. Good. Okay, next. Kita tengok yang seterusnya. Contoh, jual barang niaga berkos 900 dan cek 990 diterima. Okey, nampak tak perbezaan dia? Barang niaga kos 900 tapi dia dan cek 990 diterima. Maksudnya dijual pada harga 990. So, berapa beza kat sini? Berapa beza kat sini? 90, RM90. Jadi RM90 tu apa? Discount. Diskaun? Kenapa diskaun? Kos 900, jual 990. Untung. Untung. Untung, betul, untung. Okey, so ni inventory, kita tolak inventory 900 sebab kita jual. Lepas tu duit dapat, kita back in ke dalam bank 990. Jadi yang beza 90 tu adalah untung bersih. Okey, nampak kat sini kesan dia tambah tolak inventory. Tambah 990 dan tambah untung bersih 90. Jadi imbang tak? Tolak 900 tambah 990. Beza dia 90 kan? Betul tak? Sebelah aset ni. Sebelah aset beza dia RM90. Positif RM90. So sebelah equity pun positif RM90. Jadi dia imbang lah. Okay, seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Jual barang niaga berkos 900 secara kredit pada harga 1,000. Okey, jadi barang niaga tambah ke tolak? tolak, Tolak. Tolak apa? inventory, Ya, kita tolak inventory. Lepas tu secara kredit. Secara kredit asalnya ABB, kesan dekat ABB. ABB. Okey, so inventory tolak ABT, sorry bukan ABB, ABT sebab jual kan. So ABT tambah 1,000. So beza dia adalah untung bersih. So, nampak kesan dia? Tolak inventory 900 tambah ABT 1,000. Untung bersih tambah 100. Nampak sebelah aset ni pun negatif 900 tambah 1,000. Beza dia 100 kan. Jadi 100 sebelah sini, 100 sebelah
100. So, bila kita tolak, kita dapat 100 sini. So, sama dengan 100 sebelah liability tambah equity. Jadi, imbang lah persamaan perakaunan ni. Okay, next. Kita tengok contoh yang ni. Pada 1 Ogos 2016, Cik Suhana telah memulakan kedai kain Suhana. Sepanjang bulan Ogos 2016, urus niaga berikut telah berlaku. Okay, membawa masuk tunai di tangan 4,000, tunai di bank 5,000 dan alatan kedai 4,800 untuk memulakan perniagaan. Jadi kita kena pasti dulu apa item yang terlibat dekat soalan tu. Jadi apa yang terlibat di sini? Apa yang terlibat? Yang pertama, Tunai. Tunai di tangan. tunai sebab bawa masuk tunai, kan? Yang kedua, Bank. Tunai bank. di bank. Sebab tunai di bank. Yang ketiga, Alatan kedai. Kedai. alatan kedai ataupun lengkapan. Jadi kita tengok ada 3 item kat sini. Aset, di bawah aset ada tunai tambah 4,000, ada bank tambah 5,000 dan alatan kedai tambah 4,800. Jadi jumlah keseluruhan dia berapa? Kita kena totalkan semua sekali ni. Berapa total dia? 13,800. Ya, betul. 13,800. Jadi 13,800 tu adalah modal. Jadi balance tak? Aset dengan modal. Jadi 13,800 sebelah kiri, 13,800 sebelah kanan. Jadi dia imbang. Okey, seterusnya. Contoh seterusnya, Encik Yusof ialah pemilik perniagaan jati yang beroperasi di Shah Alam, Selangor. Okey, baki liability perniagaannya pada 31 Januari 2016 adalah seperti berikut. Jadi ini adalah baki-baki awal. Kalau awak perasan kat sini tak ada modal, betul tak? Betul. Okey, so tak ada modal. Jadi bila kita nak buat persamaan perakaunan ni, kita kena cari modal. Kena cari modal awal. Jadi apa formula nak cari modal awal? Cari modal, formula dia? Aset Aset tambah. daripada Aset tambah persamaan liability. Ya, betul. Kan persamaan dia aset sama dengan liability tambah equity lah. EP kan? Ni persamaan yang best dia. Jadi kat sini kita ada apa? Aset dengan liability. Nak cari equity pemilik. So nak cari EP. EP sama dengan apa ni? Aset tolak liability. Ya, betul. Aset tolak liability. Jadi kita kena pasti mana satu aset, mana satu liability. So kat sini ni aset, perabot aset, inventory aset, account mula terima aset, bank pun aset. So ada satu saja liability. So tambahkan semua yang atas ni, tolak AB 1810. Okey, apa jawapan awak? Cuba kira kan untuk cikgu berapa total dia? 4,800 tambah 2,100 tambah 5,400. 14,300. 14,300. Apa tu? Modal. Okey, jadi EP awak dapat 14,300. Jadi modal dia adalah 14,300. Okey, so kita tengok. So aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Formula yang asas tu, yang pertama tu. Jadi kita tambahkan semua aset. Lepas tu kita tolakkan account belum bayar. Alright, jadi modal dapat 14,300. Kalau awak nak susun dalam bentuk persamaan ni pun boleh. Awak letak je aset total kat sini. Lepas tu letak liability kat sini. Jadi samalah juga kan, equity pemilik sama dengan aset tolak liability. Okey, boleh? Boleh tak ingat formula ni? Ni asas ni. Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Boleh. Okey, nak
Next, kita tengok contoh 4. Ni daripada buku teks ni. Okey, pada 1 Ogos 2016, Cik Suhana telah mulakan kedai kain Suhana. Okey, sepanjang bulan Ogos 2016, urus niaga berikut telah berlaku. Tadi dia bawa masuk tunai 4,000, tunai di bank 5,000, alatan 4,800. Okey, yang kedua, membeli inventory kain 11,000 secara kredit daripada pemborong kain istimewa. Yang ketiga, membeli sebuah komputer 1,800 dengan tunai. Urus niaga yang keempat, ambilan kain RM60 untuk jahit baju anak. Maksud ni ambilan lah. Yang kelima, sekeping cek 3,000 dikeluarkan untuk menjelaskan hutang dengan pemborong kain istimewa. Ni kita bayar APB. Yang keenam, membeli kain 900 dengan tunai, belian secara tunai. Dan yang last kali, tunai 1,000 dimasukkan ke dalam bank. So ni adalah catatan kontra. Jadi dia suruh awak salin dan lengkapkan jadual di bawah. Okey, jadi kita kena sediakan jadual persamaan. Okey, tengok adalah jadual persamaan perekonomian. Kalau soalan, kalau dalam exam, soalan terakhir ke soalan SPM ke, jadual ni telah diberi tapi tajuk yang atas ni kosong. Jadi tabel yang diberi adalah kosong. Awak kena tulis sendiri. Jadi kalau kita nak tulis, jadi kita kena pastilah mana item-item di bawah asset dan item di bawah equity, pemilik dan liability. Jadi awak susun di sini alatan kedai, inventory, bank, tunai. Lepas tu sebelah kanan equity, bawah equity pemilik atau modal dan akaun belum bayar. Okey. Jadi ni yang basic lah. Kadang-kadang dia bagi terlebih kat sini. Katakan ada satu lagi kolom kat sini. Jadi apakah item yang kita boleh letak? Kalau sebelah equity tu ada satu lagi kolom kosong. Dan bersih. Ya, betul. Potong bersih. Okey, katakan 4 kolom sebelah equity dan liability. Apakah item satu lagi? Item apa yang kita kena masukkan? Pinjaman. Pinjaman. Pinjaman kalau ada dalam soalan. Kalau tak ada dalam soalan, macam soalan ni, dia bagi kolom. Soalan ni tak ada pinjaman kan? Bilan. Betul, Mirul. Bilan. Jadi di bawah equity pemilik ni, kita boleh pecahkan kepada dua yang ni, bawah equity pemilik ni. 3 lah. Dia ada modal, dia ada untung bersih. Satu lagi, ambilan. Okey, jadi modal ni jangan usik lah. So kalau apa-apa berlaku jual beli ada untung ataupun rugi ke, jangan kacau modal ni. Kecuali ada tambahan modal. Okey, jadi kalau ada untung atau rugi, ada belanja, kita letakkan bahagian untung bersih. So belanja kita tolak, hasil kita tambah. Okey, satu lagi kolom ni untuk awak rekod ambilan peribadi lah. Ambilan yang dibuat oleh pemilik. Okey, seterusnya kita tengok urus niaga yang pertama. Okey, bawa masuk tunai ni 4,000, bank 5,000 dan alatan kedai 4,800. Jadi kat mana kita kena letak? Yang pertama kita letakkan di bawah Tunai. tunai 4,000. Lepas tu Bank. masuk bank 5,000. Seterusnya Alatan kedai. Kedai. alatan kedai 4,800. Okey, jadi yang tadi yang Mira tolong kirakan tadi 14,300 letak di mana? Total ni letak di mana? Modal. Okey, so kat sini 13,800. Nampak tak? Imbang ke tak? Bahagian aset ni kita tambah 3 ni 13,800. Sebelah sini pun 13,800. Okey, urus niaga yang kedua. Membeli inventory kain 11,000 secara kredit daripada pemborong kain istimewa. Jadi siapakah pemborong kain istimewa? ABB. ABB. Jadi ni inventory kan. Jadi apa kesan dia? Tambah apa? Tambah apa? Tambah tolak ke dua-dua tambah?
Okey, apa yang Dua-dua ditambah? tambah. Duduk Dua tambah. tambah. Okey, yang pertama kita tambah dekat Inventory. Inventory. inventory 11,000. Satu lagi kita tambah dekat ABB. yes, akaun belum bayar. Jadi nampak tak seimbang kan? Aset 11,000, bahagian EP dan liability pun 11,000. Okey, next. Okey, yang ketiga, membeli sebuah komputer 1,800 untuk kegunaan kedai dengan tunai. Jadi apa kesan dia? Dekat mana? Komputer tu? Alat kedai. Ya, betul, Farhan. Alatan kedai. So, dengan tunai, maksudnya tunai kita tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Jadi, apa yang ditambah? Alatan kedai tambah. Jadi, tunai tolak 1,800. Okey, seterusnya. Yang keempat. Ambilan kain RM60 untuk menjahit baju anak belum direkod. Ni macam tertinggal catatan ni. Jadi apa kesan dia? Kain. Kain tu adalah kain. Kain apa? Ambilan. Kesan dia? Ambilan. Ambilan. Satu lagi? Inventory. Ya, betul. Barang niaga kita kain kan? Betul tak? Betul. Ya, jadi kita tolak inventory 60. Lepas tu tolak modal. Modal. Tolak modal. Okey, kalau ada kolom, 4 kolom tadi yang cikgu cakap, kalau sebelah sini ada 4 kolom. Jadi awak kena letakkan ambilan ni di bawah kolom ambilan. Dalam kolom ambilan. Tapi awak tak boleh tolak kat situ. Awak kena letak Tambah. tambah sebab dia ada kolom dia sendiri. Dia ada kolom dia sendiri. Bila awak nak kira imbangan persamaan tu baru awak kena ambil tambah tolak modal, tambah untung, tolak ambilan. Okey. Next, urus niaga yang kelima. Okey, sekeping cek 3,000 dikeluarkan untuk menjelaskan hutang dengan pemborong kain istimewa. Jadi apa kesan dia? Bila sebut cek mesti apa? Bank. Yes, mesti bank. Adakah bank ditambah atau ditolak? Tolak. 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 Okey, jadi bank kita tolak. Satu lagi pemborongkan istimewa tu adalah akaun belum bayar. Okey, jadi kita tolak bank 3,000 dan akaun belum bayar tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Tolak juga. Okey, so imbanglah. Sini negatif, sebelah kiri negatif, sebelah kanan pun negatif. Okey, next kita tengok yang keenam. Membeli kain 900 dengan tunai. So ni belian secara tunai. Jadi kesan dia Tunai berkurang. tunai kurang. Lagi satu? Inventory bertambah. Betul. Okey, jadi inventory tambah tunai tolak. Jadi inventory tambah 900, tunai tolak 900. Okey, seterusnya tunai 1,000 dimasukkan ke dalam bank. Okey, ni catatan kontra ni. Jadi apa kesannya? Kesannya di mana? Tunai dengan bank, betul tak? Tunai dimasukkan maksudnya tunai keluar. Jadi bank kita simpan dalam bank, jadi bank tambah. Jadi tunai tolak 1,000, bank tambah 1,000. Okey, so dah habis urus niaga tu kan? Jadi kita dah selesai semua urus niaga tu. Awak kena totalkan setiap item di bawah aset dan equity pemilik tambah liability. Jadi alatan kedai kita tambahkan semua dapat 6,600. Okey, dekat bahagian inventory 11,000 tolak 60 tambah 900 awak dapat 11,840. Seterusnya bank 5,000 tolak 3,000 tambah 1,000 jadi total dia 3,000 untuk kolom tunai. 4,000 tolak 1,800 tolak 900 tolak 1,000 jumlah dia 300 baki dia. Dan modal 13,800 tolak 60 jadi 13,740 dan akaun belum bayar 11,000 tolak 3,000 jadi total dia 3,000. Jadi tolong totalkan berapa sebelah
Equity dan liability berapa jumlah dia? Tambah 2 ni. Awak dapat berapa? 13,740 tambah 8,000. Berapa jumlah awak dapat? 21740. 21740. Okey, 21740. Adakah jumlah yang sama dengan sebelah aset ni? Cuba kira. Tekan. 6,600 tambah 11,840 tambah 3,000 tambah 300. Sama. Sama. So, awak akan dapat 21,740. Jadi, kalau awak dapat jawapan macam ni, so betul lah semua. So, awak akan dapat full mark lah. Jadi, pastikan awak kena pasti dekat soalan tu apa kesan dia. Tambah di mana, tolak di mana. Okey. Ini contoh soalan SPM macam ni lah. Awak ada buku dengan awak, so senang. Jadi awak boleh conten terus dekat buku awak. Okay, ni soalan 2 set berapa ni? Set 5 ke? Bukan set 5 ni. Set 5. Kertas Set model 5. Set 5. Kertas model 5. So soalan nombor 2. Ni soalan nombor 2. 25 markah ke apa ni? Okey, jadi soalan ni dia suruh awak menyediakan penyata kedudukan kewangan pada 30 April dalam bentuk T. Lepas tu melengkapkan jadual di bawah untuk menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap persamaan perakaunan. Okey, jadi kita tengok first kali dia bagi baki. Okey, ada kat situ ada baki, baki aset dengan liability. Kat sini tak ada modal kan? Betul tak? Kita kena cari modal dekat sini. Jadi aset kita ada kelengkapan, ada premis. So cari dulu aset, nak cari modal sama dengan aset tolak liability. So kat sini aset dia lengkapan, premis, kenderaan, tunai, bank, inventory, akaun belum terima. Okey, ni semua aset. So ni adalah liability. Okey, tolong kirakan berapakah modal? Berapakah jumlah aset? Okey, total liability dia 13,660. Okey, cikgu dah dapat liability. Okey, tolong kirakan berapa jumlah aset? Berapa awak dapat? Tambahkan semua yang cikgu tik ni. 8,000, 30,000, 14,000, 560, 16,600, 4,300 dengan 8,800. 82,260. Okey, 82,600, 260. 260. Okey, 260. Jadi berapa modal dapat Mira? Tolakkan. 68,600. 68,600. 600. Okey, jadi langkah pertama yang perlu awak buat adalah kita ambilkan baki-baki semua ni yang dibagi pada 30 April ni. Kita ambil, kita letakkan dekat sini. Masukkan kat sini baki awal tu. Jadi kita letak berapa untuk kelengkapan. Salin saja. Salin saja. So awak ada buku kan dekat awak kan? Okay, ada buku tu. Salin lengkapan 8,000. Premis berapa? Berapa premis? 30,000. 30,000. Okey. Kenderaan? 14,000. 1,000. Okey. So ni yang pertama kalau yang pertama ni awak tak letak tak ada masalah. Tunai
560. 160. Bank 16,600. 600. Inventory 4,300. 1,300. Okey, lepas tu akaun belum terima 8,500. 8,400. Okey, ada buku tak dengan awak sekarang ni kan? Kita buat Ada. sama-sama terus. So modal 68,600 dan gaji belum bayar 1,600 dan akaun belum bayar 12,000. 060. Betul ke ni? Okey. Sini ada langkah pertama. So, awak dapat 1 markah kat sini. Okey. Jadi, urus niaga yang pertama. Apakah urus niaga pertama tadi? Beberapa kelengkapan bernilai 1,600 dibawa masuk dari rumah untuk kegunaan perniagaan. Maksudnya kalau dari rumah, siapa punya? Kalau dari rumah. Dari rumah siapa punya? Pemilik. Pemilik. Okey. Kalau dari rumah ni pemilik lah. Betul tak? So, cikgu conteng kat sini lah. Nanti awak selesaikan kelengkapan dari rumah. Jadi pemilik. So kat sini kelengkapan tambah lah. Kelengkapan tambah 1,600. Jadi modal pun tambah 1,600. Betul tak? Bukan. Betul. So terus buat awak terus conteng. Cikgu conteng di sini je. Okey, yang kedua, pemilik mengambil tunai di bank sebanyak 400 untuk membayar sewa rumah kediaman. Jadi kalau rumah kediaman ni peribadi kan, betul tak? Jadi modal kita kena ambilan. So kalau kita ambil ni dia ambilan. Jadi tambah ambilan 400. Ambilan. Tambah dekat ambilan. Sebab ni yang kolom yang dia sediakan kolom ambilan dengan kolom untuk bersih. Kalau yang pertama contoh yang kita buat tadi, dia hanya ada apa? Dia ada modal saja kan? Yang ni bila dia asingkan ambilan, dia asingkan dengan untuk bersih. So ambil tunai. Jadi tunai kita tolak. Jadi tunai. So tunai tolak 400. Okey, yang ketiga. Membeli sebuah van terpakai yang berharga 2,000 dengan cek. Jadi van. So kalau di sini van apa dia? Kenderaan kan? Betul tak? Tambah kenderaan. Ya, kenderaan tambah. Tolak bank. Tambah 2,000. So tolak Bank. bank 2,000. Okey, so yang keempat, beli barang niaga yang berharga 300 secara tunai. So barang niaga ni adalah Inventory. inventory tambah tunai tolak. Cikgu buat short form je lah. Ini inventory 300 tambah T tunai tolak 300. Okey, seterusnya yang kelima, membeli barang niaga yang berjumlah 12,000 secara kredit. So bila secara kredit ABT lah, betul tak? Barang niaga ni inventory. Jadi inventory tambah ABT tambah ke tolak? Tambah. ABT tambah juga. Dua-dua tambah. Okey. Seterusnya membeli ABT ke ABB? Awak ni. ABT ke ABB kalau beli? ABB. Kalau tak imbang lah awak punya ni. Terlebih sebelah aset, betul tak? Okey, seterusnya menjual barang niaga berkos 2,000 dengan harga 2,500 secara tunai dan tunai di bank kan. So kat sini ada perbezaan 500. Jadi kalau barang niaga tu adalah inventory tolak lagi bank tambah ke tolak? Bank tambah
Satu lagi untung bersih. 500. Untung bersih tambah 500. Okey, bank berapa bank? Bank 2,500. 2.500. 500. Inventory berapa? 2,000. 2,000. Okey. So yang seterusnya, membayar insurans berjumlah 450 dengan cek. So insurans ni tak ada item dia dalam persamaan tu kan. So dia adalah di bawah belanja. Jadi kita kena tolakkan dekat untuk bersih. Sebab dia belanja, kita tolak untuk bersih. Sebab untuk bersih ni adalah hasil tolak belanja. Betul tak? Jadi dekat kolom untuk bersih awak kena tolak tolak 450. Lepas tu satu lagi cek. So ni cek ni apa? Bank lah. Jadi tolak bank 450. Okey, seterusnya membuat pinjaman daripada bank sebanyak 20,000. Jadi dia buat pinjaman, dia dapatlah duit. Jadi dia dapat duit, kita masukkan di kolom bahagian pinjaman. So duit tu pergi mana? Kalau kita dapat pinjaman, kita simpan duit tu di mana? Ke mana kita dapat duit? So kita letak dekat bank lah. Jadi bank kita dapat duit 20,000. Jadi bank tambah 20,000. Lepas tu pinjaman, sebab kita buat pinjaman kita pun bertambah. Jadi tambah pinjaman. Dekat kolom pinjaman tu letak tambah 20,000. Dekat kolom bank pun tambah 20,000. Okey, so imbang kan? Next. Okey, sekeping cek berjumlah 700 yang diterima pada seorang pelanggan telah dipulangkan oleh pihak bank kerana cek itu tidak laku. Maksud dia kat sini, kita dah terima cek tu. Kita dah masukkan duit tu ke dalam bank. Jadi kita dah tolak ABT kita. Jadi tiba-tiba cek tu tak laku. Jadi kita kena buat reverse balik. So kalau kita reverse balik, apa kesan dia? Tolak bank. Jadi bank kita kena Tambah ABT. tolak. Satu lagi, ABT kita kena tambah balik. Okey, ABT kita tambah balik. Okey, katakan kita bagi diskaun kat dia. Jadi diskaun tu pun kena batalkan. So diskaun tu kena efek dekat untung bersih. Kena tambah balik diskaun diberi tu. Okey, last one. Menerima hutang berjumlah 4,200 daripada pelanggan melalui sekeping cek dan diskaun sebanyak 250 telah diberikan. Okey, ingat kat sini kalau soalan macam ni, bila dia sebut menerima hutang berjumlah 4,200 daripada pelanggan melalui sekeping cek, maksudnya dekat cek tu memang dah tulis 4,200. Jadi kalau ada diskaun kat sini, jangan pergi tolak lagi di atas jumlah duit ni. Jangan tolak lagi sebab itu adalah selepas diskaun. Selepas diskaun tu dia bayar 4,200. Bukannya 4,200 tolak 250. Sebenarnya jumlah hutang dia berapa sebenarnya? 4,450. Jadi kita bagi diskaun 2,250. Jadi cek dia bayar hanya 4,200. Jadi kesan dekat sini bila cek, jadi bank kita tambah 4,200 lagi apa? ABT. Ya, ABT tambah ke tolak? Tolak. Dia tolak berapa? 4,450. Ya, betul. 4,450. Okey. Satu lagi untung bersih. Untung bersih tu diskaun tu hasil ke belanja? Belanja. Diskaun kan? Diskaun tu adalah belanja. Jadi tolak 250. Okey, so dah selesai untuk bincang soalan ni. Jadi kiralah balik. Awak kira balik. Totalkan, masukkan figure-figure yang cikgu dah bagi tadi. Masukkan dekat sini, tambah tolak. So bawah sekali ni, jumlahkan dia. Masukkan
berapa jumlah. Sesungguhnya awak sediakan penyata kedudukan keuangan. So penyata kedudukan keuangan ni kita buat dalam bentuk T Awak kena buat dalam bentuk T. So sini aset apa ada. Awak nak kelaskan dia ABS dengan ABT, AS pun boleh, ataupun nak awak buat aset saja sebelah sini, liability dengan equity pemilik pun boleh. Awak senaraikan je semua. Awak senaraikan semua, pastikan jumlah imbangan dia sama. So awak akan dapat jumlah imbangan sebanyak 113,600. Okay, so ni adalah jumlah imbangan bahagian aset dengan liability tambah equity pemilik. So kelas kita habis sampai pukul 11 je kan? Je ke? Kelas kita habis ke pukul 11? Okay. 11. So ada kelas terus ke 11.30? Lepas ni ada fizik pukul 11. Okay, so kita bersurai sajalah. Okay, apa-apa pun teruskanlah, jangan miss kelas semua subjek, bukan subjek cikgu saja, semua subjek lain pun tolong jangan miss kelas. Okay, so itu saja kelas pada pagi ini, hari ini. Kita bertemu next kelas. Cikgu.